Nama diberi Nurul Wahida binti Hussein, memegang nombor kad matrik KID 2306041119. Nama diberi Rabiatul Adawiyah binti Rahaisam, memegang kad matrik KID 2306041120. Nama diberi Nurul Iman binti Yusuf, memegang nombor kad matriks KID 2306041116. Tajuk kami pada hari ini ialah permasalahan rumah tangga, kesan dan solusi. Pendahuluan. Menurut syariat Islam, perkahwinan merupakan ikatan untuk sepanjang hayat. Setiap rumah tangga yang dibina untuk mencorakkan hidup yang lebih aman, damai, progresif dan tenteram. Kita boleh lihat dekat sini tujuan asal perkahwinan. Sebagai sepasang suami isteri, mestilah kita nak hidup lama. Bukan sebab perkahwinan ni bukan hidup sebulan dua. Bukan suka-suka, tapi perkahwinan ni kita nak hidup lama dengan pasangan kita. Jadi itulah tujuan asal perkahwinan. Kita boleh tengok dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, surah Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Maksudnya, dan antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya, bahawa dia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri daripada jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Kita boleh lihat istilah keluarga ni berasal dari perkataan yang digunakan adalah az-zawaj atau al-nikah, yang berasal daripada perkataan Arab. Kedua-dua perkataan ni bermaksud satu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Maknanya perkahwinan ni untuk menghalalkan hubungan. Maknanya bila dah sah akad nikah antara antara sepasang suami dan isteri ni, maka menimbulkan hak dan kewajipan antara kedua-dua mereka. Maksudnya, bila dah sah akad nikah tu, automatik suami dah ada tanggungjawab sebagai ketua keluarga untuk memimpin keluarga. Fungsi perkahwinan. Si perkahwinan ni untuk mencapai ketenangan jiwa, hidup aman, damai dan saling mempercayai. Firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Baqarah ayat 187. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Maksudnya, isteri-isteri kamu itu adalah sebagai pakaian bagi kamu, dan kamu pula sebagai pakaian bagi mereka. Maksud ayat ni, isteri ni melambangkan, maksud ayat ni dekat sini, isteri ni dia melambangkan suami dan suami melambangkan isteri. Maksudnya jodoh ni cerminan diri lah, macam mana kelakuan kita, perangai kita, macam tu jugalah kalau kita berkelakuan baik, macam tu jugalah suami kita, macam tu. Perkahwinan ni adalah salah satu cara yang terbaik
dan diiktiraf oleh syarak untuk memelihara nasab dengan mendapat anak-anak yang sah. Perkahwinan ni tujuannya apa? Tujuan untuk membina sikap akhlak yang baik dengan saling menjaga, tolong-menolong antara suami isteri. Sebab apa? Fitrah manusia. Fitrah manusia saling memerlukan seseorang untuk menyokong, untuk berkongsi cerita gembira atau cerita sedih, ataupun nak untuk cerita masalah. Jadi fitrah manusia lah untuk ada rasa nak membina maligai, maksudnya nak ada perasaan lah nak berkahwin. Okey, seterusnya kita masuk pada krisis rumah tangga. Okey, apa itu krisis rumah tangga? Iaitu sesuatu perkara yang berlaku menimpa pasangan suami isteri yang boleh merosakkan rumah tangga. Seterusnya, wujud perceraian antara pasangan. Dia bermaksud keadaan tidak stabil, boleh berlaku secara tiba-tiba, iaitu kejadian perselisihan faham antara suami isteri. Okay, dalam undang-undang Islam, krisis rumah tangga ni dia berpunca dari nusyuz dan syiqaq. Okay, nusyuz dari segi bahasa ialah derhaka. Isteri yang nusyuz ialah isteri yang mendahaka kepada suami dan ingkar ketaatan pada perkara yang diwajibkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nusyuz dari segi istilah pula, hubungan antara suami isteri ialah kebencian salah seorang dari suami isteri terhadap yang lain. Nusyuz boleh berlaku pada pihak suami atau isteri. Okay, suami yang nusyuz ada suami yang zalim dan aniaya isterinya. Sayang. Sayang. Teha. 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 Yang mana mau pergi ni sayang? Ya Allah, Teha. Teha. Teha, abang betul-betul minta maaf dengan Teha. Tolong maafkan abang, sayang. Abang, tolong jangan ganggu Teha boleh? Bagi Teha masa untuk bersendirian. Teha, tapi abang perlukan Teha, sayang. Abang tak perlukan Teha pun. Abang perlukan punching bag. Di sini tanpa membuang masa, saya ingin menerangkan terdapat dua punca atau faktor berlakunya krisis rumah tangga, iaitu faktor dalaman dan faktor luaran. Seperti yang kita tahu, agama rasmi di negara Malaysia adalah agama Islam. Di sini, agama juga memain perkara penting dalam krisis rumah tangga. Kurangnya pengetahuan dan pendidikan yang berlatar belakangkan keagamaan serta terperangkap dalam kehidupan dan budaya sosial yang liar. Ini juga boleh mengakibatkan krisis rumah tangga. Contohnya, suami mengabaikan tanggungjawab rumah tangga seperti tidak memberi nafkah hidup yang sewajarnya kepada keluarga. Ini berlaku apabila suami tidak mempunyai daya kepimpinan dalam menerajui rumah tangga disebabkan tidak ada pengetahuan dan pendidikan agama yang sempurna. Keadaan ini akan jadi lebih buruk jika isteri tidak memiliki latar belakang pendidikan agama yang kuat. Ini apabila wujudnya permasalahan rumah tangga, masing-masing tidak menemui jalan keluar yang sihat kecuali perceraian. Yang kedua, tekanan bebanan kerja. Mencari rezeki yang halal ni memanglah tanggungjawab seorang suami. Malahan zaman sekarang wanita atau isteri juga bekerja untuk menampung keperluan keluarga. Benar,
Kebahagiaan rumah tangga bergantung kepada kebijaksanaan suami dan isteri yang bekerja untuk membahagikan masa dan tumpuan kerja dan juga keluarga. Namun demikian, tekanan bebanan kerja, kurang tumpuan yang diberikan kepada keluarga atau masalah di tempat kerja yang berlarutan sehingga di rumah hanya akan menyebabkan krisis dalam rumah tangga. Seterusnya adalah sikap. Suami atau isteri harus mempunyai sikap yang disenangi oleh pasangan masing-masing untuk menjamin kebahagiaan rumah tangga yang berkekalan hingga ke jannah. Sikap bagi suami atau isteri yang tidak menghormati suami boleh mewujudkan krisis rumah tangga. Sikap cemburu yang negatif juga merupakan salah satu punca yang boleh menyebabnya berlakunya krisis dalam rumah tangga. Sifat cemburu yang melampau, amat-amatlah melampau ini amat tidak digalakkan kerana ia juga boleh menggugat hubungan sesebuah rumah tangga. Bagi yang ketiadaan langsung sifat cemburu juga boleh membawa akibat buruk kerana ia boleh menjadi punca pasangan mudah dikebas orang. Untuk menghadapi situasi ini, kedua-dua pasangan haruslah bijak menangani permasalahan cemburu ini supaya ia tidak merebak sehingga menyebabkan kehancuran rumah tangga. Tambahan pula, faktor kesihatan juga merupakan faktor dalaman. Masalah kesihatan pasangan adalah merupakan salah satu punca berlakunya krisis. Kesihatan yang tidak memuaskan sama ada di pihak suami atau si isteri kadang-kadang dianggap membebankan oleh pasangannya. Masalah seperti ini seharusnya dihadapi bersama oleh pasangan yang telah berkahwin kerana ini adalah masa yang sesuai untuk membuktikan kasih sayang yang pernah mereka lafazkan. Masalah seksualiti, ketiadaan zuriat atau tidak berpuas hati dengan zuriat yang ada juga menjadi asbab berlakunya krisis dalam rumah tangga jika tidak diselesaikan dengan cara yang bijak dan bertolak ansur. Selepas itu, kita pergi pula dengan faktor luaran. Terdapat 2 faktor luaran. Yang pertama, campur tangan keluarga secara berlebihan dan masalah ekonomi. Yang pertama, campur tangan keluarga secara berlebihan. Campur tangan keluarga boleh dibahagikan kepada 2, iaitu campur tangan untuk kebaikan rumah tangga tersebut ataupun sebaliknya. Campur tangan keluarga ini, ia melibatkan mana-mana ahli keluarga dari sebelah pihak keluarga isteri ataupun si suami. Namun demikian, ahli keluarga terdekat yang kebiasaannya mampu mempengaruhi rumah tangga adalah mertua. Kadang-kala, mertua mencampuri urusan rumah tangga anaknya secara negatif. Contohnya, mertua menghasut dalam hal-hal tertentu. Ini merupakan pengaruh luar yang memainkan peranan dalam memporak-porandakan rumah tangga yang mana ia boleh menyebabkan berlakunya krisis rumah tangga ini. Selain daripada itu juga, punca sikap anak itu sendiri yang terlalu sangat bergantung kepada ibu bapa mereka walaupun telah berumah tangga. Yang kedua adalah masalah ekonomi. Masalah ekonomi juga merupakan salah satu faktor luaran berlakunya krisis rumah tangga. Masalah kemerosotan ekonomi yang melanda dunia mengakibatkan pemberhentian kerja, pengangguran, inflasi dan sebagainya. Ini akan melibatkan sedikit sebanyak mempengaruhi kestabilan rumah tangga sebilangan pasangan disebabkan keadaan kewangan keluarga yang tidak stabil ataupun tekanan perasaan, ekoran, pemberhentian kerja dan kesulitan untuk mencari pekerjaan yang lain. Pergi kepada tajuk yang seterusnya iaitu langkah-langkah penyelesaian krisis rumah tangga menurut perspektif Islam dan perundangan semasa. Penyelesaian krisis rumah tangga secara ringkasnya dapat dibahagikan kepada 3 peringkat. Antara 3 peringkat tersebut ialah: baiklah, peringkat yang pertama terdiri daripada
kursus pra-perkahwinan dan juga khutbah nikah. Bagi peringkat yang kedua pula, nasihat, pemulauan dan yang ketiga ialah pukulan. Bagi peringkat yang terakhir iaitu peringkat ketiga, ianya terdiri daripada cerai, taklik dan juga fasakh. Mari kita ketahui ketiga-tiga peringkat dengan lebih terperinci. Peringkat pertama, kursus pra-perkahwinan. Ianya kebiasaannya dilakukan pada peringkat awal perkahwinan bagi pasangan yang ingin melangkah ke alam perkahwinan. Ianya juga mendedahkan tentang konsep dan matlamat rumah tangga. Berikut merupakan contoh gambar semasa sesi kursus pra-perkahwinan dijalankan. Seterusnya, khutbah nikah. Nasihat dan peringatan yang disampaikan oleh Tok Kadi semasa sesi pernikahan dijalankan. Ianya juga menerangkan tentang objektif pernikahan. Hai pemuda-pemuda, jika sekiranya kamu berkemampuan, hendaklah kamu berkahwin kerana dia tunduk pandangan dan juga maruah kamu. Kita pergi kepada peringkat yang seterusnya iaitu peringkat kedua. Yang pertama, nasihat. Nasihat ialah peringatan tentang kesalahan yang dilakukan agar tidak mengulangi perbuatan tersebut. Nasihat dan teguran ini juga tidak boleh menyakiti hati pasangan. Okey, yang kedua iaitu pemulauan. Pemulauan tempat tidur atau tidur berasingan, tujuannya adalah untuk menyedarkan pasangan. Perkara ini hanya boleh berlaku dalam tempoh 1 hingga 4 bulan. Okey, yang ketiga, pukulan. Pukulan yang ringan mengikut kaedah yang dibenarkan dalam Islam dengan tujuan menegur atau mengajar. Akhir sekali, sekiranya kedua-dua peringkat tidak berhasil, maka perlulah beralih pada peringkat yang ketiga, iaitu cerai, taklik dan juga fasakh. Perceraian merupakan jalan penyelesaian terakhir jika kedua-dua peringkat tidak berjaya. Isteri dibenarkan mengemukakan permohonan taklik sekiranya si suami enggan melafazkan cerai. Isteri juga dibenarkan mengemukakan permohonan fasakh menggunakan alasan-alasan yang terkandung dalam Seksyen 52. Di sini juga saya menyelitkan video contoh tentang lafaz cerai. I dah penat berkorban untuk you. Yang korban untuk you. Tapi sibuk dengan perasaan perempuan ni. What about me? Ha? Sejak Aisyah pergi ke kamar air lagi. Rindu. Habis ada tak ada perasaan? Ha? Ada muak lah. Ada muak dengan perasaan you. Ada muak. Habis sekarang Ina buat apa? You dah dengar semua benda kan? You heard everything. Apa ni? Tunggu apa lagi? Lepaskan I. No, lepaskan I. No, you lepaskan I. Nak sangat perempuan ni? Lepaskan I. Sudah! Cukup apa? Apa yang cukup? You think I'm done? After all I've done for you? This is not even half of what I've been feeling. You sibuk dengan perasaan perempuan ni. You ingat I patung apa? Tunggu you. Harap kau cintakan I. I'm your first wife. I don't want to be your first love. But come on, love perempuan ni. Let me go. Let me go. Okey. Macam mana? No, Pak Hamzah. I cerai you. Tak satu. Dan yang terakhir, video mengenai lafaz taklik. Awak dengar sini Yasmin. Kalau salah seorang daripada kita tidur dengan orang lain, dengan sendirinya jatuh talak. Astagfirullahaladzim. Saya cuma nak pastikan yang awak sedar di mana kedudukan awak. Kesimpulannya, perkahwinan menurut syariat Islam mempunyai matlamat untuk mewujudkan suasana bahagia. Kebahagiaan ini dapat dicapai sekiranya pasangan suami isteri tersebut dapat memainkan peranan masing-masing berdasarkan garis panduan yang telah diperuntuk oleh syarak.